Herba penawar arwah hijau, warisan khasiat pengawal sejati, mutu tiada kesengsian lagi, terjamin suci. Tekan button like, anda share dan kongsi video live ini bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT. Apa khabar hari ini bapa, ibu, tuan-puan yang mengikuti program bersama dengan Pak Haji. Hari ini kita belajar sikit cara buat minuman. Dalam pengobatan, biarkan makanan menjadi ubatmu, biarkan ubat menjadi makananmu. Hari ini biar minuman menjadi ubatmu, biarkan ubat menjadi minumanmu. Betul kalau cakap tu. Biarkan obat jadi minumanmu, biarkan minumanmu menjadi ubat. Itu dia. Masya Allah. Alhamdulillah ya Pak Haji, hari ini sihat-sihat saja di sini. Musim hujan terus menerus. Kalau malam tu dengar bunyi deruan air sungai. Ya, air sungai naik begitu tinggi sekali. Jadi kalau diceritakan oleh orang kampung lah, orang kampung cerita dulu ada orang yang terjatuh meninggal, ya, ditemui jauh sekali, mungkin lebih pada 1 kilometer daripada tempat yang jatuh kerana airnya begitu kuat. Tapi itulah dia rahmat Allah ya, datang air, kekeringan, itu semua ya, apa yang Pak Haji sebutkan, selalu Pak Haji sebutkan, kita ni adalah seperti air, lalu saja ke mana, bagaimana, cara mana, begitulah kita menjalani kehidupan ni. Baik, Alhamdulillah, pada hari ni Pak Haji nak cerita pasal ni Rozel bahasa Malaysia, Rozela bahasa Indonesia. Ni pokoknya belum ada buah lagi, Masya Allah. Ini pun buah, terima kasih pada teman Pak Haji yang sanggup untuk menjualnya, iaitu daripada Bapa Azuki ya. Jadi terima kasih Pak Azuki daripada sebuah farm di Pulau Pinang. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kerana bagi sokongan dan support. Okey, terima kasih. Baik. Jadi Rozel ini kebanyakannya semua orang dah tahu dah, ada 2 jenis. Satu yang berwarna biru, satu yang berwarna agak merah. Merah pun ada 2 jenis juga. Ada satu merah yang nak ke hitam-hitaman. Jadi yang kedua ada merah yang terang. Apapun dia adalah Rozel. Nama saintifiknya ialah Hibiscus subdarifa. Sama juga dengan bunga raya. Kalau bunga raya itu namanya Hibiscus rosa sinensis. Kalau orang lama bersama dengan HP tentu ingat dulu kita ada keluarkan shampoo Rosa S. Rosa S itu diambil daripada apa? Diambil daripada bunga raya, Rosa sinensis. Hibiscus rosa sinensis. Lambang negara Malaysia ini ialah bunga raya. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini Pak Haji nak keluar sikit perbincangan yang kebiasaannya. Dulu kita biasa bincang ni vitamin C tinggi dan sebagainya. Hari ini kita nak cuba tengok dalam aspek-aspek yang lain dan juga tidak lupa menyentuh perkara yang telah kita bincangkan sebelum ni. Yang pertamanya, kalau kita pergi ke negeri Arab, dia memang banyak dijual di kedai-kedai, toko-toko Arab yang jual berbagai-bagai jenis makanan ataupun jual kurma, biasanya adalah ini, tetapi dia berpanggil kakadil. Kakadil ini ialah Rozel. Banyak sekali yang Pak Haji pernah lihat, negara yang paling banyak ialah di Sudan. Di Sudan, di Khartoum. Itu dia. Kalau kita tengok orang Khartoum tu yang pakai serban besar-besar tu, yang kuat-kuat besar itu, itu banyak daripada Sudan. Di Sudan ni banyaklah. Dulunya Pak Haji juga berdapat sumber daripada Sudan. Ya, masya-Allah. Baik, Alhamdulillah. Jadi di negeri Arab sebenarnya tak semua orang sebut dia punya kakadil. Banyak yang sebut Hamazul Ahmaru, ya, disebut sebagai Hamazul Ahmaru. Ini di antaranya, dan cara menyediakan ini yang kita kena belajar. Ya, bagaimana cara nak menyediakannya? Yang pertama, kita kena rebus dia.
rebus. Kalau cara nak buat ubat, rebus dia macam ni. Rebus dia kita ambil 11 kuntum ni. Hanya 1 sampai 11 lah. 11 kuntum ini gunakan 3 gelas air sebanyak ni. 3 gelas kita rebus sampai tinggal 1 gelas. Itu untuk tujuan ubat. Ya, itu untuk tujuan ubat. Jadi kalau kita nak buat minuman, bolehlah kita gunakan dalam jumlah tak perlu tinggal 1 gelas, hanya cakap dia rebus, dia mendidih sudah mencukupi. Tetapi macam mana cara untuk menyiapkan minuman ini? Ini yang menarik supaya minuman tu jadi ubatmu, supaya ubat menjadi minumanmu. Jadi apa yang Pak Cik nak sebutkan sini bahawa ingat, dalam art of healing, seni penyembuhan, ada satu ketika kita pergi jumpa dengan satu orang yang sakit, misalnya orang sakit lama, dia berlaku dehydration. Ketika kita nak bagi dia minum air, dia tak boleh minum. Pasal apa? Macam pokok juga, kalau dia kering, kita nak tuangkan air, dia tak akan boleh menyerap, sebab dia sudah jadi kering yang keterlaluan. Jadi sebab itu biasanya orang tu akan jadi gelisah. Gelisah sebab apa? Sebab kekeringan air dan pernafasannya. Orang yang kekurangan air dalam tubuh badan ini sama juga dengan orang yang kelebihan air. Lemas. Dia tidur pun tak boleh dan dia punya sebagainya. Jadi oleh sebab itu, maka apa yang kita perlu buat ialah menyiapkan minuman untuknya. Kita pun ambillah air bagi dia minum. Silakan minum. Dia tak boleh minum. Dia tak boleh masuk. Dia akan keluar. Jadi macam mana cara untuk nak bagi dia boleh minum? Ini yang disebut sebagai art of healing. Kalau dia hospital ni, pergi ke hospital saja, dia infus masuklah. Tapi kalau kita bagi secara minum tu, dia tak masuk. Ada cara tak? Ada. Caranya ialah kita beri dia dengan air asam jawa. Air asam jawa. Bila kita bagi dengan air asam jawa, dengan automatiknya dia boleh masuk. Air itu boleh masuk. Allahu Akbar. Sebab apa? Tubuh badan kita ini dia kenal. Yang nak masuk ni namanya vitamin C. Bila sebut vitamin C, dia buka pintu. Masuk, silakan masuk. Jadi air boleh masuk dan orang tu hilang lemasnya, hilang gelisahnya. Kadang-kadang ya kita dengar cerita bagaimana orang tua-tua gelisah tak boleh tidur malam. Ya kita pun lah, bukan orang tua-tua. Ya kita pun dah tua dah, terlupa. Terlupa kata dah tua dah. Dah 60 dah. Ni tak kalah tak tua lagi. Usia pun usia senja dah. Duk rasa macam muda, duk rasa macam remaja lagi. Duk ingat naik motor scrambler dulu ya. Allahu Akbar. Ya. Ini yang bahaya tu. Ingat-ingat muda-muda ni bahaya. Macam-macam boleh jadi. Baik. Jadi apa yang Pak nak sebutkan, orang tua-tua yang kekeringan air, tak suka minum air ni, kena ambil vitamin C. Mereka ni mana mau pergi ke hospital nak tambah air? Tak maulah mereka. Biar mereka duduk begitu pun tak kenapa. Dan memang pun tak logik waktu malam nak bawa pergi, tak boleh tidur, takkan nak bawa pergi infus. Macam tu. Kita kena ada infus sendiri. Kita kena ada air minuman yang boleh gantikan infus tersebut. Dia adalah air kakadil. Baik. Tadi ni bukan Pak Haji cerita pasal asam jawa. Kenapa lompat pergi ke kadil pula? Ya, percampuran. Kalau kita ada kakadil itu mesti dicampur dengan asam jawa. Allahu Akbar. Bukan untuk orang sakit je, orang sihat pun untuk buka puasa. Masya Allah. Kakadil ini direbus, ambil sebelah sini, rebus, dia jadi dah keluar dah mendidih dah, campur dengan asam jawa, campur gula sikit. Allah, gula perang lah. Minuman yang paling sedap. Bapa ibu tak pernah rasa minuman ni. Yang selama ni kita duk kata, oh minuman yang paling sedap ialah air berkarbonat. Tak. Air rosé ni lebih sedap. Masya Allah. Ya? Jadi oleh sebab itu boleh dicampurkan. Atau rosé juga boleh campur dengan nak-nak. Itu lagi bagus. Untuk pencernaan. Nak-nak tu apa? Dah Pak Haji terang dah. Nak-nak tu pudina, mint. Yang bau wangi tu. Itu panggil nak-nak. Itu bagus untuk ubat. Jadi rosé boleh campur dengan nanas. Masya Allah.
campurkan dengan nanas. Dan yang terbaik satu lagi, kalau musim itu panas dingin, kita pun sekejap rasa panas dingin, Roselle campur dengan halia atau jahe. Subhanallah, kalau ini jadi menu makanan kita untuk berbuka puasa, Allahu Akbar. Ya, Pak ulangkan sekali lagi. Dan Roselle campur dengan nanas, Roselle campur dengan asam jawa, Roselle campur dengan nak-nak, Roselle kita campur dengan halia. Boleh tak saya nak masuk semua sekali? Nak pun nak masuk? Oh, tak boleh lah. Dua-dua saja percampuran ni. Kalau masuk banyak-banyak tu, tak tahu dia jadi rasa apa pula. Kerana resep ini, kaedah ini adalah kaedah untuk diberi makan pada orang yang dehydration, orang sakit. Soalannya, boleh tak beri makan kepada orang sihat? Terbaik. Oh, bukan untuk orang sakit saja. Tidak. Tapi orang sakit, orang sakit itu. Roselle campur dengan pudina, Roselle campur dengan asam jawa. Boleh campur dengan halia. Boleh. Itu adalah antaranya. Baik, alhamdulillah. Satu lagi, kalau kita nak rebus ayam, ini ayam organik lah, ayam HPA, ayam siapa pun juga nak rebus ayam, rebus dia di dalam air Roselle. Itu rahsia dia. Ada, kalau di tempat Pak Haji ni ada dia panggil itik nila. Itik nila yang senyap. Dia selalu cakap begitu tu, senyap. Itik nila. Tetapi kalau di Indonesia dipanggil apa? Mentok. Macam mana cara nak masak itik nila dan mentok ni supaya jangan ada bau? Macam mana cara nak masak ayam supaya dia hilang bau? Caranya ambil daripada air Roselle, masak di dalam air Roselle. Boleh buat jus lagi. Masya Allah, subhanallah. Kalau begitu, Roselle sudah jadi satu resep masakan, resepi masakan. Itu yang kita sebut. Jadi Roselle ini kita bincang di sudut makanan dulu. Apatagi dalam bulan Ramadan ni kita bayar yang elok-elok, yang sedap-sedap saja, masya-Allah. Baik. Tapi macam mana kalau Roselle dalam pengobatan kita, Roselle dicampur dengan madu? Subhanallah. Roselle campur madu. Nanti semua kena order Roselle lah, misalnya. Okey, yang pertama dia adalah mengawal cairan tubuh badan manusia. Macam kita tengok ada orang bengkak-bengkak kat muka, bengkak dekat betisnya, bengkak di bawah ni, terutama pada awal pagi, water retention dia panggil. Jadi oleh sebab tu, kerana dia bengkak-bengkak kat muka tu, kerana cairannya tak betul. Macam mana nak betulkan cairan ini? Dia kena ambil Roselle campur dengan madu. Itu gunakan resep untuk pengobatan. 11, ingat 11. Ambil yang ganjil. 8 campur dengan 3, 11. Ya. Jadi ambil 11, jadi 11 ini 11 bunganya itu 3 rebus sampai tinggal 1, minum. Dia akan menghilangkan bengkak-bengkak muka, edema, kerana air yang berlebihan, cairan yang berlebihan. Itu di antaranya. Kadang-kadang betis duduk berdiri lama, bengkak dan sebagainya. Itu di antaranya. Yang kedua, kalau orang demam atau orang batuk, Allahu Akbar, atau penyakit-penyakit musim sejuk, apa dia? Sesama, dia jadi kering di kerongkong. Itulah dia, iaitu Roselle diambil bersama dengan madu. Tetapi kena betul lah cara campurannya, Itu di antaranya. Maksudnya masak dulu Roselle-nya, dah lepas masaknya, mendidihnya, airnya itu baru kita ambil, biar dia agak sikit jadi hangat, baru masuk madu. Jangan masuk madu terus itu, nanti rosak lah. Itu yang Pak Haji nak sebutkan. Baik. Begitu juga orang demam, kita juga berikan
Orang batuk kita berikan. Orang yang apa? Gugur rambut. Gugur rambut. Rozelle lah yang terbaik. Sebab tu kita tengok orang-orang ya yang banyak ambil Rozelle ni, dia bukan hanya gitu, rambut panjang-panjang. Pasal apa? Dia tak gugur. Bukan tak gugur, dia tak putus. Jadi oleh sebab itu maka kecantikan rambut ini, Pak Haji dah sebut dulu, kecantikan rambut ni ada pada mengkudu. Itu dah sebut dah. Tetapi hari ini nak beritahu kecantikan rambut itu ada pada Rozelle. Rozelle. Jadi kalau kita selalu ambil, rambut kita tak. Itu juga untuk mengelakkan kekeringan kulit. Kekeringan kulit ni. Kadang-kadang kulit kita kering. Bibir kita kering. Ini berlaku kat Fatih, bibir kering, pecah, berpuasa, dehydration, ambil Rozelle. Ya, nanti Fatih jangan lupa minum air Rozelle campur dengan madu. InsyaAllah sembuh nanti. Kekeringan kulit, sisik berkulit ini kerana kekurangan vitamin C. Berlaku dehydration. Jadi macam mana cara kita nak buatnya? Air Rozelle. Rozelle lah yang terbaik. Masya Allah. Baik. Jadi begitu juga kita boleh gunakan dia ni untuk penyakit-penyakit kardiovaskular. Apa dia penyakit kardiovaskular? Jantung. Sebab apa? Jantung tu bila kita ambil dia dengan otomatis, dia akan melebarkan saluran arteri. Saluran arteri itu dilebarkan, menandakan untuk blood circulation cukup bagus. Allah, Rozelle ni Allah ciptakan, Masya Allah. Nombor 1 jugalah. Nombor 1 jugalah, herba nombor 1 juga. Dia tak duduk nombor 2. Ya? Jadi sebab apa? Sebab dia bagus untuk jantung. Untuk masalah jantung, masalah kardiovaskular ni, termasuk darah tinggi. Darah tinggi. Darah tinggi ni dia memang ubat untuk darah tinggi. Dia akan menurunkan. Hanya kita kena ambil setiap hari. Kesan dia dapat kita lihat selepas 14 hari kita ambil. Tak bolehlah kesan nak ambil hari ni, nak nampak kesan ni, tak boleh lah gitu. Herba dia bukan kimia ya. Jadi oleh sebab tu kena bersabar. Fasbir sabran jamila. Banyak orang ni dalam hidup dia tak bersabar. Sebab itu kunci pada ilmu ni kesabaran. Apa pun kita kalau tak sabar, kita tak boleh. Menuntut ilmu ni dia kena sabar. Letih-letih pun dengarlah juga kuliah tu. Sambil duduk tulis-tulis terlena. Sedar-sedar dah bagi Assalamualaikum warahmatullahi dah. Tak mengapa. Asalnya tengok lagi semula. Ambil mula. Ada rakaman. Tengok sajalah. Sabar. Sabar. Jadi ini yang jadi permasalahannya kita hari ini. Kita nak terus lompat menjadi herbalist. Nak terus jadi pintar. Tapi kita tak mau sabar. Dalam bab menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni tulis elok-elok. Tulis elok-elok. Ini pusaka. Esok-esok ni tinggal dekat anak-anak tu. Inilah dia yang ayah tulis. Hasil daripada kuliah bersama dengan Pak Haji. Ya. Dan ayah diberi gelaran herbalist online. Dapat gelaran lagi. Siapa bagi? Pak Haji bagi. Sebab apa? Dah tengok lebih pada 10 kali. Siapa yang tengok ni 10 kali, tapi dengan syarat dia kena like dan juga kena share. Kalau tak like, tak share, tak dapat herbalist lah. Syarat dia herbalist tu kena like dan share, kena ramai-ramai, ya, sebagainya. Itu adalah di antaranya. Baik, seterusnya untuk darah tinggi. Cara dia kita ambil untuk tekanan darah tinggi, untuk jantung. Apa yang Pak Haji nak sebut sekali ni penting. Banyak soalan-soalan ni yang dihantar ketika waktu malam, ya, kita menjawabnya itu. Ayah saya umur 72 tahun. Ayah saya umur 82 tahun. Umur ayah saya beginilah. Pokoknya tua-tua belakalah. Dia pun dah tua. Tentulah ayah pun tua. Sebagainya. Jadi cerita dia gelisah. Sakit sendi, gelisah, tak boleh lena. Payah nak melelakkan mata. Jadi bila dia jadi gitu, dia jadi meracau. Dia cerita, dia cakap macam-macam. Bila cakap macam-macam ni, anak dia tak sabar. Anak dia tak tahu perasaan dia. Dia berada, ya Allah, malam menanti siang, siang menanti malam.
Jadi macam tu. Jadi sekian lama menanti, tengok macam tu ya, mengharapkan. Jadi sebab apa? Sebab tak boleh tidur. Gelisah. Gelisah ni bukan kita buat. Dia pun kalau boleh ada ubat satu pil bagi saya makan, bagi saya lena, saya sedap-sedap esok pagi. Dia pun mau, betul? Tapi nak buat macam mana? Dia tak tidur juga. Sebab apa gelisah? Sebab dehydration. Sebab apa dehydration? Tak boleh masuk air, tak boleh masuk. Kalau masuk, keluar. Dia tak maulah nak bangun tengah malam 3-4 kali pergi buang air kecil. Dia tak mau. Susah orang tua. Ya? Nak berjalan tu pun susah dah. Jadi oleh sebab itu maka dia perlu perawatan yang boleh duduk, yang boleh kita ambil. Cara mudahnya ialah Rozelle. Apatah lagi orang yang kena penyakit kencing manis. Kencing manis ni masya-Allah, kencing pada waktu malam ni entah berapa kali. Sekali, 2, 3, 4, banyak kali dah dia kencing. Sebagainya. Dahaganya luar biasa, kering dekat ongkong ni. Jadi jawapannya apa dia? Dalam kekadil ini, di dalam Rozelle ini ada satu bahan khusus, dia berfungsi macam insulin. Allahu Akbar. Yang ni tak ramai orang tahu. Insulin ini biasanya kalau kita tidak dapat daripada pankreas lembu, dia ambil daripada pankreas babi. Itu insulin. Atau tidak pun dia kena ambil daripada HGH, Human Growth Hormone. Dia ada insulin dia. Ya. Baik, kalau di tempat lain tak ada. Nak ambil daripada mana? Ni, insulin dia daripada Rozelle. Sebab itu selalunya orang yang ada masalah kencing manis, kenapa bila kita suruh dia gunakan herba, kita sinergikan dia dengan Rozelle? Pasal apa? Sebab dia mengandungi satu bahan yang berfungsi sama seperti insulin. Bahan apa tu Pak Haji? Ya, banyak orang bincang. Androstenedione bahannya. Jadi bahan-bahan itu dia mempunyai satu kesan yang sangat baik dan berfungsi sama seperti insulin berfungsi. Baik, kalau begitu Allah tak pernah lupa kita. Ketika kita muda-muda, kita ada hormon estrogen bagi orang perempuan. Orang lelaki testosteron. Tetapi bila kita sudah beransur menjadi tua, hormon itu dah makin kehabisan. Maka Allah titip ni pada tumbuh-tumbuhan. Ni ambillah ni tumbuh-tumbuhan ni. Walaupun badan kamu tak mampu untuk keluarkan, tapi tumbuh-tumbuhan masih tetap mampu untuk keluarkan untuk dirimu. Itu yang Pak Haji maksudkan dengan penyakit kardiovaskular. Dan ada satu hal yang sangat-sangat penting, kena note. Kalau kita, wa na'udzubillah, kalau ada siapa yang stroke, ya, stroke ni cara nak mengawal dia kena ambil Rozelle. Kalau lagi tinggi, lagi banyak dia ambil Rozelle, percayalah kadar kesembuhannya sangat-sangat tinggi. Mungkin kalau dia stroke itu tidak bolehlah hilang sampai 100%, tapi 99% boleh hilang. Sebab apa? Sebab dia boleh jadi seperti biasa, tidak diketahui orang stroke. Syarat dia minumannya adalah Rozelle. Tapi macam Pak Haji sebut, Rozelle plus dengan asam jawa. Hari ni, besok Rozelle dengan pudina, mint. Kemudian lusa Rozelle dengan halia, Rozelle dengan nanas. Lepas tu putar balik, maksudnya aturan balik. Begitu dia buat. Sehari 2 kali ambil. Pagi dengan petang atau pagi dengan malam. 2 kali dah cukup dah. Tapi sekali ambil 1 gelas ini. Dan sekali guna 11 ini. 11 ini menghasilkan 1 gelas. 11 campur 3 gelas, rebus sampai mendidih. Tetapi kalau kita guna madu, Allahu Akbar, lagi bagus. Ingat tak Pak Haji dah sampaikan, sesuatu herba kalau ambil bersama dengan madu, dia jadi lagi kuat. Herba ambil dengan ikan 13 kali ganda. Herba bila dia sinergi, dia jadi lagi kuat. Itu dia punya art of healing dia.
Jadi oleh sebab tu boleh ambil dia dengan madu. Tetapi kalau kita ambil dengan nak ini, dia kena macam tu. Kita rebus dulu sampai dia mendidih. Masa mendidih tu baru masuk nak. Begitu juga ketika nak masak asam jawa boleh masak sekali. Sama juga masak 3 jadi 1. Halia pun boleh masak sekali. 3 jadi 1, tetapi lebih baik halia tu didihkan dulu dia sampai dia jadi 1, baru potong halia, baru masukkan. Itu lagi bagus. Baik, jadi jika nanas pun macam tu. Kita biar dia didih dulu. Roselle didih dulu, lepas tu kita bagi. Itu dia di antaranya. Masya Allah ya. Jadi oleh sebab itu, satu perkara lagi ialah selalunya lihat ya, orang yang ada Alzheimer, pikun, lupa. Dia lupa ni, Pak Haji dah sebut dah. Kalau lupa, radio IQ lah untuk menguatkan ingatan. Pak Haji pun ambil radio IQ setiap malam. Untuk apa? Nak menjaga ingatan, memory. Yang kedua, kita ambil pegaga. Ini selalunya Pak Haji ambil pegaga, masukkan ke dalam gelas ni, tuang air panas, potong sedikit sedikit jahe, potong masuk. Oh subhanallah, jadi enak dan sedap. Ataupun masukkan dulu pegaga, Pak Haji guna kulit lemon, masuk atau bukan masuk jahe pun, masuk kulit lemon, masuk tu macam nak buat apa tu pula ya. Jadi atau subhanallah, minuman yang sangat-sangat bagus buat setiap malam ya, supaya kita dapat, orang kata apa, satu formula minuman yang disukai. Pak Haji tidak tahulah apa minuman yang disukai. Salah satu minuman yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu singgah di salah satu rumah isteri beliau kerana nak minum minuman tersebut. Sampai cemburu kepada isteri yang lain sebab dia pandai buat satu minuman. Tak apalah, itu nanti satu hari kita akan mengisahkan bagaimana turunnya ayat Quran cerita pasal minuman daripada madu. Tetapi Pak Haji rasa di hati, wallahu alam, ini tak ada hadis, tetapi bagaimana Pak Haji cuba mengamati, barangkali besar minuman itu adalah pencampuran roselle dan juga madu. Wallahu alam, ini hanyalah kenyataan daripada Pak Haji, boleh terima, boleh tolak, yang dirasakan oleh Pak Haji. Sebab apa? Sebab ini adalah satu tradisi orang Arab. Dan minuman roselle dengan madu ni subhanallah menyegarkan. Mudah-mudahan kalau benar itu daripada Allah, kalau salah itu daripada Pak Haji sendiri. Jadi itu ada di antaranya, bukan sebagai satu pegangan, ini satu pandangan kemungkinan besar. Itu dia, wallahu alam, Allah dan Rasul saja yang tahu ni. Baik, namun begitu ada minuman yang dibuat di antara roselle dengan madu ni yang menyebabkan, yang Pak Haji sebut macam ni nak sebut kata salah satu tradisi orang Arab, dan dia juga adalah minuman yang berkhasiat. Masya Allah. Sebab tu orang Arab sebut dia hamazul ahmaru. Antara kelebihan yang ada pada roselle ni, dia untuk kulit. Bila Pak Haji sebut kata kulit ini, orang yang kering kulit, orang yang retak kulit, tapi bukan di sini kulitnya saja ya, tapi di bibir ni selalu retak, selalu pecah, kadang-kadang luka, nak senyum pun sakit, duduk macam tu saja. Jadi macam mana untuk nak hilangkan itu? Itulah roselle. Campurlah dengan apa-apa juga. Macam mana kalau saya tak campur dengan apa-apa, saya ambil roselle saja, boleh? Boleh, alhamdulillah. Kemudian juga ada satu hal lagi, bila kita tengok warna merah ni, dulu dah Pak Haji sebutkan warna merah ni jantung lah, darah lah, betul lah, untuk kardiovaskular. Tetapi bila kita sebut kata bahasa merah ni, ada satu hal lagi, dia ada anti sakit. Apa tu anti sakit? Anti sakit ni tahan sakit lah, painkiller. Orang gout,
Misalnya orang asam urat sakit kan, kalau tak sakit bukan asam urat, kalau tak menangis bukan asam urat, dia duduk diam-diam senyum-senyum lagi bukan asam urat. Kalau asam urat dia kena menangis dulu, sakit, itu asam urat. Jadi kita pergi tengok kawan-kawan kita, kalau dia duduk tersenyum lagi tu bukan asam urat, tu arthritis. Kalau dia menangis sampai duk pegang kaki dia ke kiri ke kanan sebagainya, subhanallah, itu namanya asam urat, sakit. Macam mana nak hilangkan kesakitan tu? Buah warna merah, Rozel, rebus Rozel, bagi minum. Sama juga dengan orang sakit di payudara, sakit kerana ada kanser. Macam mana nak hilangkan sakitnya itu? Rozel, atau boleh guna buah naga, buah naga merah tu boleh. Buah naga yang batangnya tu, yang ada gitu tu, yang ada buah-buah tu yang kita tengok pun macam apa semua tu, yang manis, masya-Allah. Pak Ji ingat satu perjalanan daripada Samarinda ke Bontang, betul ke tak salah ni, sampai jalan kot dalam hutan itu sebagainya, di tepi itu semua jual. Selepas daripada Samarinda, selepas itu Masya Allah, jual semua buah-buah naga manis-manis. Pak Haji suka sangat tu, Masya Allah. Ada yang isi putih, ada yang isi merah. Isi merah dan putih tu manis sama juga di situ. Apa nama tempat tu? Pergi dengan Pak Adi kita lah, ya, yang buat program dekat Bontang, dekat sana. Ustaz Irham, Masya Allah, ingat perjalanan kita, ya, itu di antaranya. Yusuf sudah meninggal baru-baru ni, Yusuf, Masya Allah, ya, daripada Samarinda, Balikpapan, ya, daripada airport tu nama airport Sepinggan ke tak salah Pak Haji, airport Sepinggan, Balikpapan. Allahu Akbar. Dekat dengan airport tu ada satu hotel cantik betul-betul duduk di tepi laut. Masya Allah, Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Jadi kita ceritakan lagi sikit lagi bahawa dia ada baik untuk kulit, dan hilang sakit gout. Pak Haji dah sebut tak ni, hilang sakit gout, dan dia untuk melegakan penyakit arthritis. Ini disebut apa? Disebut sebagai minuman untuk mencairkan asid dalam badan. Minuman apa kekadir yang disebut Rozel ni? Minuman anti asid. Bukankah dia asam juga? Ya, itulah caranya asam nak keluar asam. Baik, Pak Haji berhenti dulu untuk bagi ruangan pada iklan. Sama-sama lihat iklan, silakan. Ia dianggap sebagai pohon emas kerana setiap bahagiannya mempunyai keistimewaan tersendiri sebagai tujuan sajian dan perubatan. Rozel, Hibiscus sabdarifera. Lebih menarik, kandungan vitamin C di dalam Rozel 70 kali ganda berbanding sitrus. Antara manfaat Rozel ialah mengawal cairan dalam tubuh, mencantikkan kulit, mata dan rambut, merawat penyakit kardiovaskular. Ia bersifat painkiller, mencairkan asid dalam badan, menangani masalah kurang darah, anti radang, anti parasit, menghilangkan batuk dan sakit tekak, serta menstabilkan hormon. Kapsul Rozel, racikan istimewa Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, pakar herbalis ASEAN, owner dan founder HPA International. Dapatkan Kapsul Rozel keluaran HPA International. Alhamdulillah,
Pak Ji teruskan lagi kuliah kita tentang Rozelle ini. Rozelle ini sangat perlu untuk ibu yang hamil. Kenapa ibu hamil perlukan Rozelle? Pertama, untuk khusus bagi yang orang yang anemia, yang kurang darah. Kerana orang kurang darah ni, macam mana cara ibu yang hamil yang menghadapi masalah anemia, kurang darah, darah tu kena ambil yang berwarna merah. Rozelle lah. Dia ada apa? Zat besi yang tinggi. Dia ada asam folat. Dia ada apa lagi? Ada sumber-sumber vitamin, mineral yang terlibat di dalam pembuatan hemoglobin darah tersebut. Hemoglobin tu kan dia kena ada protein, kena ada vitamin C, dia kena ada asam folat, apa semua ada di mana? Ini ada dalam Rozelle. Jadi orang yang ada masalah anemia, jangan tinggal Rozelle. Jangan tinggal Rozelle. Dengarlah apa yang Pak Ji nak cakap ni. Jadi kita boleh lahir anak dalam keadaan normal, elok, ibu tidak ada risiko tinggi. Tetapi kalau kurang darah ni macam mana? Ya, sebab darah itu dia bawa oksigen. Macam mana? Ibu tu akan lemas. Lemah dan lemas. 2L. Letih dan loyo. Lesu. 5. Lemah, lemas, letih, loyo, lesu. Tu semua sebab apa? Sebab tak ambil Rozelle. Tak ambil Rozelle. Kalaulah sudah kita nak ambil Rozelle, beli saja kapsul Rozelle yang dijual oleh HPA tu. Ambil itu dah cukup dah. Ambil bentuk kapsul, mudah. Tapi kalau ambil dalam bentuk minuman, lagi bagus. Tapi kalau nak ambil dalam bentuk minuman, buka saja kapsulnya, tuang air panas. Itu saja. Jadi itu di antaranya. Baik, Masya Allah. Kemudian orang yang ada anemia ini, ya seperti mana yang Pak Ji sebutkan, bahawa dia juga perlukan untuk leukosit, maksudnya darah-darah putih. Jadi kalau orang ada kurang darah ini, anemia, dia pun akan kurang darah putih, kurang darah merah. Darah merah pun kurang, darah putih pun kurang. Bila dia kurang itu, sistem imun dia down. Dia mudah kena. Virus COVID-19 ini dia mudah kena. Padahal dia patut kena meningkatkan imun. Macam mana nak tingkatkan imun? Jangan jadi anemia. Kalau anemia, dia tak boleh tingkat imun. Tak boleh. Kerana immunity itu dia bergantung kepada darah. Kalau tak ada darah, nak immunity macam mana? Sel darah T, sel darah B, ya, yang kita kenali sebagai limfosit. Bagaimana limfosit ini diperlukan? Sel T dan sel B ini diperlukan untuk berhadapan dengan bakteria, untuk berhadapan dengan virus. Jadi program untuk jaga immunity tubuh badan kita ini memerlukan darah yang segar, yang beroksigen, yang berkualiti. Mesti dia bermula daripada hemoglobin. Hemoglobin itu datang daripada mana? Datang daripada minuman Rozelle. Allahu Akbar. Allah menjadikan, ya, Allah menjadikan ini sebagai salah satu daripada nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang bernama khalifah di atas muka bumi ini. Jadi kalau kita tengok Rozelle ni, kita syukur kepada Allah. Syukur, ya Allah, ya Tuhan, Kau jadikan Rozelle ini begitu sekali, ya. Jadi kita ambil dia misal saja, ya, Pak tunjukkan sikit. Ini kita kena buat satu proses, iaitu kita kena buangkan kulitnya. Tu macam tu. Ni dia punya kulitnya ini. Ini dia panggil petal. Ni kulit ini. Jadi kita bukan ambil Rozelle sebenarnya, kita ambil bunga Rozelle. Bunga Rosella, petal Rosella. Itu di antaranya. Jadi kita ambil inilah. Ini 1 biji, ini 2 biji, kita buat macam tu. Kita ambil. Ada pun biji-biji yang hitam kita tengok yang dah masak. Itu kita ambil dia juga untuk buat benih. Buat benih untuk kita tanam. Dia boleh hidup. Ini dia biji-bijinya, dah boleh buat benih dah.
boleh ditanam dah di Yan ni. Ini dia. Kita sebar-sebarkan. Nanti dia naik, dia tumbuh sebagainya. Jadi daripada ini. Ini dia. Jemur dulu. Jemur bagi kering, barulah kita buka, barulah mudah kita ambil benihnya. Ini banyak ni semua benihnya. Banyak sekali kita boleh dapat ni. Tumbuh. Ambil daripada buah yang matang, ya, buah yang telah tua, tu diambilnya. Baik. Subhanallah. Jadi itu, dan dia baik untuk mata. Ini banyak orang tak tahu. Roselle tu untuk kornea. Orang yang ada jangkitan di mata ni. Jadi penyakit apa kita panggil yang merah-merah dekat mata tu, radang mata. Apa juga radang tu kita tahulah kalau dalam pengubatan ada tis. Apa dia panggil? Konjugitis. Maksudnya yang ada tis itu, radang pada mata, selaput mata, rabun malam. Masalah kornea kita tu, nak bagi dia jadi, orang kata kornea tu bersinar balik, ambillah dia punya Roselle. Bukan takat cantik mata. Kalau mata biru tepi kelabu macam mana? Mata biru, mata dia biru, Masya Allah. Pak Haji semua hidup baru pernah sekali dia lihat orang yang mata biru. Ibunda kepada Dr. Hisham di Negeri Perlis, pakar spesialis batu. Ya, Masya Allah. Nak tanya pasal batu, tanya kat dia lah. Allah bagi ilmu ni kepada seseorang ni berbeza-beza. Allah bagi dia ahli dalam bidang batu. Mata mak dia tu biru. Bukan biru sikit-sikit, biru betul-betul. Tak tahu sebab apa. Mungkin mai dia pernah Gujarat kah, atau mai dia pernah India mana, kita pun tak tahu. Tapi mata biru. Dan ada juga di Aceh, orang kata mata biru, tapi dia, bila kena tsunami habis, dah tak jumpa lagi dah yang mata biru. Tetapi walaupun mata biru, tetapi kalau tak nampak, apa artinya? Jadi berarti walau mata secantik mana pun, kalau tak nampak, apa artinya? Seperti mana yang kita dok sebutlah. Ya, seperti mana? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa artinya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa artinya? Walaupun ada mata cantik, tetapi kalau tak sembahyang, kalau tak nampak, apa artinya? Tak nampak. Bila cerita pasal mata cantik ni, Pak Haji duk membayangkan mata bidadari syurga. Macam mana cantiknya mata bidadari syurga ni, Allah tak tahu. Kalau mata biru tu pada cantik dah ni, kalau tengok mata bidadari syurga, Allahu Akbar. Sebab itu orang-orang yang masuk syurga, bila ditanya dia, apakah kamu pernah merasai kesusahan waktu di dunia dulu? Dia kata tidak, hanya sedikit saja. Kenapa? Sebab nikmat syurga itu telah menghilangkan kesemua rasa sakit perihnya waktu dia hidup di dunia dulu. Itu syurga. Syurga tu ubat. Syurga tu macam kita makan ubat. Hilang semua, meluruhkan semua daripada segala kedukacitaan. Mana ada orang masuk syurga stres? Ada orang masuk syurga ada stres? Tak ada. Orang masuk syurga ni semua happy-happy semua. Subhanallah. Begitu ditanya kepada ahli-ahli neraka yang masa hidup mereka dalam penuh kemewahan. Bila mereka masuk ke dalam neraka, ditanya, adakah kamu pernah merasakan hidup mewah sewaktu hidup dunia dulu? Kegembiraan hidup dia? Dia kata tidak rasa. Padahal dia pernah mewah yang semewah-mewahnya. Dia pernah gembira dengan segembira-gembiranya. Kerana
keduka citaan dan keperitan neraka ini menghilangkan semua nikmat yang pernah dia rasa. Salah satunya nikmat melihat mata bidadari syurga. Ini cerita bidadari kan, cerita apa? Cerita pasal mata. Kita nak cerita bagi pasal mata. Mata tu boleh menyebabkan Allah, mata yang cantik siapa? Mata Rasulullah SAW. Cantik. Macam mana? Subhanallah. Siapa yang memandang Rasulullah itu, dia rasa akulah orang yang paling hampir dengan Rasulullah. Pasal apa? Pandangan itu mempunyai perasaan. Mata orang lain pula tu, dia ada penyakit ain. Penyakit ain tu, bila orang kena penyakit ain, mata tengok orang sakit. Nanti Pak Haji buat kuliah satu penyakit dan namanya penyakit ain. Penyakit yang didatang daripada mata. Tengok saja sakit dah. Nabi ni kita tengok saja rindu dah. Masya Allah. Ya, itu ada di antaranya. Tak jumpa lagi lah kat dunia ni mata macam tu. Mana nak jumpa? Ya, itu di antaranya. Masya Allah. Baik, seterusnya yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa dia adalah ubat untuk kanser. Antosanidin tadi ni, dia adalah untuk kanser. Masya Allah. Kanser ni banyak orang buat ujian. Salah satu ujian yang dia buat ialah untuk leukemia. Bapak, ibu, tuan-puan sekalian, kalau nak tengok ubat untuk leukemia, selain daripada kulat atau cendawan susu harimau, dia ada Rosella. Ini satu kajian bagus sekali. Kalau tak Rosella, kita guna secang. Dua-dua warna merah. Jadi yang paling penting sekali, bahawa Rosella ni, dia sifat dia sejuk. Dia buat supaya itu jangan jadi radang, anti radang. Jadi oleh sebab itu maka dia adalah anti kanser yang terbaik. Jadi kalau kita nak guna anti kanser, kita boleh gunakan ini. Dan kalau dalam belajar dalam ilmu pengobatan, kerana dia mengandungi vitamin C 70 kali lipat, 70 kali ganda daripada vitamin citrus. Kita banyak duk kata citrus lah yang paling tinggi. Kenapa citrus tinggi? Moringa lagi tinggi pada citrus. Kelo lebih tinggi daripada citrus. Citrus, jeruk. Kerana jeruk banyak ditanam di negara Europe. Kakadil, C juga. Tapi banyak ditanam di negara Islam. Tetapi kerana konspirasinya hebat, kakadil tidak dikenal orang. Jeruk juga jadi ingatan orang. Itu satu konspirasi tak nampak yang bagus-bagusnya datang pada negara Islam. Sebab yang keluar tu Sudan. Tak nampak. Padahal Sudan negara saudara-saudara kita. Negara umat Islam. Ya, jadi itu adalah antaranya. Kemudian pula yang dikatakan vitamin C ni, selalunya kalau kita mencari 7 petunjuk, salah satu petunjuknya kita nak tengok cukup tak vitamin C, dia gatal-gatal dekat kulit itu. Ingat tak kuliah kita yang lepas? Jadi berartinya salah satu, bila kita nak rawat seseorang, kena masukkan sinergi itu yang ada vitamin C. Selalu Pak Haji sebut vitamin C itu adalah umpama kunci yang membuka pintu untuk mendatangkan pertolongan daripada herba. Adapun omega 3 itu adalah sama seperti kenderaan yang membawa bekalan tersebut. Jadi adapun albumin itu adalah pekerja yang membawa makanan itu pergi ke dalam tubuh. Jadi kenderaan bawa omega 3 diangkat oleh albumin, dibuka pintu penyembuhannya itu oleh vitamin C Roselle. Itu sebab dia sinergi. Cara nak faham, filosofi dia kena faham begitu. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu, maka banyak pesakit-pesakit kanser, misal kata kita dah jumpa dah bajakah untuk kanser plus dengan Rosella. Masya Allah. Kita jumpa syak
untuk kanser, plus dengan Rosella. Kita nampak orang sakit kardiovaskular, kita jumpa dah syak misalnya, atau kita ambil bertujuh angin atau apa sebagainya, tetapi plus dengan Rosella. Itulah dia artinya. Kita nampak dah moringa bagus, plus dengan Rosella. Masya Allah. Jadi Rosella ini kita pluskan dia sebagai complementary, pelengkap. Dia itu ada untuk melengkapi dalam bentuk sebuah pengobatan. Rumah ada dinding, ada bumbung, tak ada tiang, bagaimana? Ada dinding, ada bumbung, ada tiang, tak ada tangga, nak naik macam mana? Kita lompat. Ada orang naik rumah pakai lompat. Sekarang orang tak pakai lompat lah, Pak Haji, orang guna lift. Ya, ada rumah, ada dinding, ada bumbung, ada lift. Tapi dalam rumah tak ada dapur. Nak masak Rosella macam mana? Jadi kita tak boleh masak. Terpaksa lah makan di kedai 24 jam. Makanan tu dia lebih 8 jam. Kena balik duk kata gitu. Sebab apa? Makanan dah lebih pada 8 jam. Dia jenis orang yang ada masalah alergi, masal, histamin. Jadi oleh sebab itu, maka artinya kalau apa pun pembinaannya, dia panggil Al-Arkan. Kalau Islam ni, kalau kita belajar dalam kitab Al-Islam, dia panggil Al-Arkan, yakni pembinaan pilar-pilar dia. Islam itu bukan hanya kamu berpuasa, kamu solat saja, tetapi binaan Islam itu adalah binaan daripada rukun-rukunnya. Begitu. Baik, kemudian seterusnya apa yang Pak Haji nak sebutkan juga di sini, ada satu hal lagi. Ingat tak? Orang yang ada asma, orang yang kurang vitamin C. Jadi macam mana nak bagi hilang asma tu, kakak dia? Kakak dia ni saya nak ambil sampai kapan-kapan? Yang itulah jawapan Pak Haji. Tak suka sekali dengar orang tanya aku tu. Pak Haji, aku ni nak makan herba ni sampai bila? Sampai bila-bila lah. Oh, aku tak boleh berhenti. Ini bukan ubat, ini makanan. Biar makanan, biar ubat jadi makananmu. Jadi baru kita dapat mempertahankan. Kalau kita berhenti 2-3 hari, seminggu, kemudian kita makan lagi, itu okey lah. Okey. Cumanya jangan berhenti terus. Aku dah sembuh dah daripada asma, minum kopi radik dan juga Rosella. Dah sembuh daripada asma, aku boleh tinggal kopi radik, aku boleh tinggal Rosella. Betulkah fahaman begitu? Tak betul. Tak betul. Kalau kamu sudah menemui penawarnya, kenapa nak ditinggalkan? Itu adalah di antaranya. Baik, kemudian juga asma ini kita pun menggunakannya. Ya, jadi sebabnya. Jadi satu lagi yang Pak Haji nak sebutkan, dialah masalah bagi orang yang batuk kering. Macam mana orang yang batuk kering ni? Batuk kering, batuk kering. Ya, TBC. TBC. Ya, TBC ni batuk kering. Bila dia kena TBC, batuk kering ni, macam mana? Dia kurus saja. Macam mana? Ingat petuanya Pak Haji. Ingat betul-betul. Sampai kapan-kapan. Tulis note ini. Kalau kita jumpa orang, kita tengok orang tu. Tengok dia kurus. Dia nak minta ubat dengan kita, tengok dia macam kurus saja. Tengok jari-jari dia nampak tulang. Ya, tengok muka pun nampak macam tulang saja. Soalan pertama nak ditanya dekat dia, dulu ni berat badan berapa? Dia kata, dulu berat badan saya 70. Sekarang ni berapa? 45. Tu satu petunjuk dah. Petunjuk yang keempat tu. Tengok daripada berat badan dia. Sebab itu ketika kita ambil rekod, orang ambil ubat, dia kena masuk berapa berat badan dia. Sebab dia adalah petunjuk. Jadi ketika orang datang ke klinik kita, kalau dulu ni Pak Haji buka sebuah klinik di Sungai Petani. Jadi alhamdulillah yang membantunya banyak perawat-perawat daripada hospital-hospital spesialis. Mereka bekerja dengan
dengan Pak Haji. Mereka memang mempunyai kecekapan. Kalau orang datang, mereka timbang dulu. Mereka timbang. Sebab apa penting timbangan tu? Sebab apa? Selepas 1 bulan dia datang timbang sekali lagi. Berat badannya turun ataupun tidak. Pasal apa? Kalau berat badan dia turun, kena bagi Rozelle. Rozelle. Sebab kulit dia jadi nipis. Daging dia jadi nipis. Otot-otot dia jadi nipis. Yang boleh untuk membuatkan dia berotot semula. Untuk dia fit. Firm. Bukan fit. Firm. Untuk dia firm semula, dia kena ambil Rozelle. Kalau tak ambil Rozelle, tak boleh. Dia kurus lagi. Ni kenapa kurus sangat ni? Melayang macam ditiup angin. Tiup angin pun tumbang. Pasal apa? Sebab tak ambil Rozelle. Inilah istimewanya pada Rozelle. Tapi jangan kata Rozelle ni untuk jadi gemuk pula. Nanti ada kata, saya kalau gitu tak maulah, tak jadi nak minum. Pasal apa? Takut gemuk. Bukan macam tu. Gemuk tu lemak. Jadi oleh sebab itu Rozelle ini untuk orang yang ada masalahnya, apa dia? Masalah yang Pak Haji sebutkan, dia jadi makin kurus. Kalau orang gemuk macam mana boleh makan? Bagus. Dia jadi kurus tu dia membakar lemak. Jadi Rozelle ni ubat gemuk atau ubat kurus? Dia bukan ubat gemuk atau ubat kurus. Dia membuang kelebihan. Dan dia menambah kekurangan. Jadi itu yang Pak Haji nak sebut betul-betul dekat sini, bahawa kalau kita tengok ada orang tu makin hari makin kurus, kurus, apa yang harus saya lakukan? Jadi Masya Allah, itu kita gunakan. Dan Rozelle ni untuk hilang penyakit cacing. Penyakit cacing Pak Haji dah bincang dah. Cacing ni dia ada banyak telur cacing. Ya, bila dia ada telur cacing ataupun kita panggil sebagai parasit, ada nematod, ya, ada macam-macam. Kita mesti tahu ada dalam tubuh badan kita parasit yang sangat-sangat halus, mikron. Halus juga. Kadang-kadang dia duduk dekat otak, tak diketahui. Sebab dia terlalu halus. Ya, mikroparasit. Dan dia bertelur. Bila dia bertelur, dia keluar racun banyak. Dia efek dekat hati dan juga jantung. Kalau banyak pula kepada orang lelaki, dia jadi hipotensi. Kalau perempuan, dia jadi sis. Tetapi macam mana nak tahu kata banyaknya parasit ni, cacing-cacing halus ni, yang mikron ini dia ada dalam tubuh badan kita, selalu jadi ulcer. Bila kita bercakap, pernafasan berbau. Itu wajib ambil Rozelle. Kerana itu adalah parasit. Racun yang didatangkan daripada parasit. Parasit itu datang daripada mana? Tak payah tanyalah, makanan kita semua ada. Walaupun kita cuci dan sebagainya. Soalnya, sistem badan kita ni kuat atau tidak. Itu saja. Baik. Kemudian seterusnya, apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa untuk sakit tekak. Selalunya orang demam, orang yang ada flu, orang yang ada batuk, orang yang selalu sakit tekak. Pak Haji selalu sebut, penyakit sakit tekak ni yang paling mudah sekali ialah anti-rex. Tetapi tahukah kita bahawa Rozelle juga menghilangkan sakit tekak? Masya Allah, itu adalah salah satu daripada kelebihan yang ada di dalam herba Rozelle ini. Masya Allah, boleh kita katakan dalam masa COVID-19 ini, salah satu minuman untuk memelihara kekebalan tubuh badan kita ialah Rozelle ataupun Rozelle. Masya Allah. Tapi seperti mana yang Pak Haji sebutkan, mesti disinergikan. Jadi kalau di dalam produk yang dikeluarkan di Malaysia ni, ada produk Rozelle bentuk kapsul, ada cordial, ada cordial. Mana ni Rozelle? Nanti Pak Haji tengok. Ni ini Rozelle. Masya Allah. Ya, jadi kita ambil dia, kita buka dalam kapsul pun boleh. Kalau kita masuk air panas boleh. Kalau kita susah, kita ambil terus saja. Ini 3 kapsul pagi, petang, malam, 9 satu hari. Ambillah. Ketika kita ambil herba lain, ambil dengan spirulina, bagus. Ambil dengan madu, bagus dan sebagainya. Tapi kalau boleh dapat yang ni, lagi bagus. Tanam saja depan rumah.
Dia bukan nak susah. Dia sama juga seperti kita menanam bunga raya. Ya, seperti kita menanam apa itu okra, bendir, kacang bendir, kita menanam sama juga. Mudah. Sekarang panggil kenaf, ya, mudah kita nanamnya, campak saja dia hidup. Soalnya kerana kita tak pernah menghargai, kita tak pernah appreciate kepada sesuatu yang Allah bagikan ini. Lantaran kerana itulah, maka banyak penawar yang berada di keliling rumah kita itu tidak kita perhatikan. Akhirnya apa yang Pak nak sebutkan dekat sini, bahawa jangan lupa minum Roselle ketika berbuka puasa. Apa yang kita dapat lihat, nanti kita tak kering rongkong ni. Jadi ketika kita baca Quran, kita tak habis air liur. Dia akan terus jadi bagus suara dia, dan dia hilang mukus dalam tubuh badan kita. Mukosa. Orang dulu bila dia mengaji Quran, dia tak mau nafas dia jadi pendek. Sebab kalau pendek kita baca Quran, dia terhenti-henti. Dia kata mencuri-curi bacaan. Jadi dia tak mau nafas kita jadi pendek, maka dia minum. Salah satunya ialah kakadil. Ya, kakadil minum. Kalau kita masak dia, kita jadikan itu kental, masuk dengan gula batu, lagi bagus. Kita tak guna gula putih. Kalau gula putih pun boleh jugalah, tapi gula batu ataupun kita guna daripada gula gula perang, gula aren. Oh, bagus sekali kakadil. Masya-Allah, masya-Allah. Boleh tak kita mencampurkan dia dengan air kelapa? Boleh. Masakkan dulu air kelapa tersebut, masukkan ke dalam air kelapa, itu kakadil. Allah, campur dengan air tebu pun boleh. Air labu pun boleh, campur apa saja. Jadi bila dia dicampurkan itu bergantung kepada kreativiti yang kita lakukan. Buatlah apa saja, asalnya kita boleh minum. Ingat, istimewa sungguh kakadil ini. Pak Haji berharap, Pak Haji berdoa ya, supaya kita semua menanam kakadil ini di rumah. Akhir sekali Pak Haji nak pesankan bahawa nikmat Allah yang paling tinggi selepas iman Islam adalah sihat. Dan di dalam kesihatan itu yang paling penting ialah sihatnya fikiran. Sihatnya fikiran ini mesti dijaga. Bagaimana caranya? Tengok ya, kalau sudah sampai kerosakan berlaku di dalam otak kita ni, dia akan menyebabkan Alzheimer. Dia akan menyebabkan dia lupa. Dia jadi, ya, sebab beratnya beban yang dia fikirkan. Menyebabkan orang tu bila usia tua, bila usia muda boleh bertahan lagi, bila dia makin tua makin lupa. Cara dia ialah minumlah kakadil. Minum selalu. Jadi kalau ada Cordial Rosella, Cordial Roselle yang dikeluarkan oleh HPA tu, belilah Cordialnya, ya. Pun boleh ambil terus Cordial tu, boleh buat batuk, orang demam, ambil Cordial bagi minum dengan air. Jadi terus, tak perlu campur air banyak, bagi minum dia satu sudu tu, bagi dia saja minum untuk ubat demam dan sebagainya. Adapun orang yang demam dengan orang yang ada masalah sakit kepala, sakit kepala tu kita seduh saja. Ambil daun ini, kita yang kering, kita tuang air panas, seduh saja. Tapi kalau demam, ingat tu, kalau demam rebus. Seduh tu maksudnya buat macam teh saja, tuang air panas ya. Dengan rebus, dua khasiat yang berbeza pada Roselle. Jadi sebab itu kalau kita sakit kepala saja, lepas tu boleh kita seduh. Tapi kalau kita demam, sesema, mengantuk, lemah, ingus dan sebagainya, maka kita didihkan. Kerana didih itu akan mengeluarkan semua bahan yang ada. Masya Allah. Baik, kelebihannya ini apakah hanya ada pada kelopak daunnya saja, atau ada pada daunnya pun ada? Masya Allah, daun ini pun mengandungi sama juga. Tinggi khasiatnya. Banyak orang buang ni. Kerana dia kata ini saja. Sebab ini pun merah juga keluar. Cuba ambil tengok. Masuk ke dalam gelas, tuang air panas, dia keluar merah. Tapi merahnya taklah sama seperti merah yang ni, kerana kandungan pada bunganya itu jauh lebih tinggi. Tetapi ini juga mempunyai khasiat. Kalau buat teh macam mana?
Kita boleh buat teh daripada yang ni, boleh. Buat teh daripada daun ni, boleh. Boleh. Untuk minuman, buat teh daripada daun rozia. Jangan kita buang sebagainya. Dan kalau kita ambil ni, dia ada vitamin C yang tinggi, bagus sekali. Ya, itulah yang Pak Haji nak sampaikan daripada rozia ini. Hamazul Ahmaru, namanya yang dikenali di negara-negara Arab. Kakadil dipanggil juga di Mekah, dan kita panggil rozia. Rozia di Indonesia, ataupun yang kecil sikit tu, yang banyak daun tu, yang buah sikit-sikit tu, dia panggil asam paya. Asam paya. Asam paya ni orang buat apa sampean? Bukan buat gulai. Buat gulai lah. Buat gulai apa ni dia panggil? Gulai. Tak tahu dulu-dulu ni memang orang buat asam paya ni, orang buat gulai ke apa, Pak Haji pun dah lupa dah dulu-dulu. Dan sekarang dia ada rozia ni. Dah asam paya pun sudah, kita nak mencari pun susah dah, ambil ni saja. Baik, terima kasih semua yang telah mendengar. Jangan lupa jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.